Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sekali lagi saya bagi salam. Jawab dengan semangat, jawab dengan ikhlas, jawab dengan merasakan itu adalah satu doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Dan di dalam salam mengandungi 3 doa yang kita sangat perlukan saat kita hidup, saat kita dalam alam barzakh, sehinggalah di mahsyar kelak. Dengan kalimah Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, keselamatanlah ke atas kamu. Wa Assalamualaikum warahmatullah, dan rahmat Allah ke atas kamu. Wa barakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Maka 3 doa itu sekiranya kita perolehi di awal-awal pagi atau setiap kali kita ini ada sifat rajin memberi salam kepada orang, lalu kita akan didoakan kembali dengan doa yang sama. Itulah di antara nikmat yang besar bagi kita sehari-hari, iaitu nikmat didoakan dengan keselamatan. Assalamualaikum. Nanti dulu, jangan jawab lagi, terangkan dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu tidak boleh membantu kamu bila di padang mahsyar kelak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Salim, salam, assalamualaikum. Apabila kita didoakan keselamatan, maka mudah-mudahan keselamatan itu merangkumi selamat zahir fizikal kita, selamat mental kita, selamat dari sudut emosi kita. Tapi yang paling utama perlu kita selamat adalah keselamatan rohani kita. Allahu Akbar. Jadi bila kita doakan Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kamu, warahmatullah, dan rahmat Allah ke atas kamu, hidup kita jika dapat rahmat Allah, dapat pertolongan Allah, maksudnya rahmat itu luas maksud dia. Apabila dalam susah, orang yang diberi rahmat, Allah beri jalan keluar. Apabila sedang sempit, Allah beri kelapangan. Apabila sedang sakit, Allah beri kesembuhan. Apabila sedang duka cita, Allah beri kegembiraan. Apabila rahmat Allah itu turun. Jadi sebab itu kadang-kadang orang yang sedang ada masalah, cukup dengan dia beramal, beri salam setiap jumpa orang, lalu dia didoakan kembali. Kita tahu ad-du'a silahul mu'minin, doa adalah senjata orang beriman. Tapi bagi orang Muslim, belum tentu dia jadikan doa sebagai senjata, kecuali orang itu orang yang beriman. Maksudnya dia yakin betul dengan doa. Doa boleh mengubah takdir, doa boleh mengubah nasib hidupnya. Dengan doa diri dia boleh berubah zahir batin kehidupannya, apa jua masalah. Dengan doa dia jadi kecil, yang berat jadi ringan, yang hitam jadi putih, yang tak nampak jalan Allah tunjukkan jalan. Itulah kuasa doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allah sebut kepada Nabi Muhammad, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izaz, Allahu Akbar. Betul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah aku dekat.
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah inni qarib, aku sangat dekat dengan hambaku. Inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Bahkan dalam firman Allah, dalam hadis kursi firman Allah, sesungguhnya aku lebih dekat dengan hambaku, lebih dekat daripada urat marehnya. Urat mareh, urat leher ni yang utama, yang kita paling risau. Kalau tangan terputus, urat nadi dekat tangan ni terputus, boleh lagi selamat, boleh hidup lagi. Tapi kalau urat leher ni terputus, memang tak ada harapan nak hidup. Sebab di sini adalah nadi utama. Akan keluar darah tanpa henti yang tidak boleh dihentikan lagi. Sebab itu kita dengan nyawa sangat rapat. Kalau nyawa ditarik, tak ada apa-apa lagi kudrat. Tetapi Allah sebut, sesungguhnya aku dengan hambaku lebih rapat daripada urat marehnya, urat leher tu. Tetapi bila kita susah, kita tak nampak Allah, kita cari manusia dulu. Bila kita bahagia, kita pun puji manusia dulu. Kadang kita puji diri sendiri bila kita berjaya, bila idea kita bernas, bila usaha kita berhasil. Kita tak nampak Allah. Allahu Akbar. Jadi apabila kita susah, dalam resah gelisah sempit, Allah kata inni qarib, aku sangat dekat. Kemudian Allah menyambung, apabila dia meminta, falyastajibuli, maka memintalah kepadaku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Allah mulakan dengan kalimah tersebut. Allah sebut begitu, aku pasti akan memakbulkan, dan Allah tidak pernah lemah dalam memakbulkan permintaan kita. Allah tidak ada batasannya. Kita saja yang ragu-ragu kepada Allah. Kalau kepada Allah kita tak yakin, kenapa kita boleh yakin dengan manusia? Kita jumpa manusia, tolonglah aku, engkau je boleh tolong. Lepas manusia tolong kita, nasib baik engkau ada, kalau engkau tak ada, tak tahu macam mana. Kita nampak ayat itu biasa, tapi kita takut kita melakukan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kita merasakan manusia itulah yang menolong kita, sedangkan hakikat manusia itu pantaran Allah saja. Hakikat sebenar Allah yang sedang menolong kita. Sebab itu, bila kita tak yakin dengan Allah dalam berdoa, itulah satu bentuk pengkhianatan kita kepada Allah, ataupun satu bentuk kita ini sedang bertuhankan diri sendiri. Ada satu sifat yang manusia kadang tidak sedar, dia ada mempunyai sifat ketuhanan. Maksudnya, soalannya, dialah yang menentukan, dialah yang berkehendak, dialah yang menetapkan sesuatu. Ini kalau kita baca dalam kitab tasawuf, kadang-kadang manusia tidak sedar. Bila berlaku sesuatu, orang kata macam mana, tengoklah siapa, bergurau lain. Kadang tu bila berlaku anak berjaya semua, dia sandarkan juga pada diri dia. Dia lupa untuk menyandarkan kepada Allah. Sedangkan kalimah zikir yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan segalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muslimat yang saya kasihi sekalian, Allah menyambung lagi firman tu tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi. Syarat bagi doa kita pasti dimakbulkan. Allah kata, mintalah, berdoalah kepadaku, pasti aku makbulkan. Tapi ada dua syarat yang mengikutinya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka taatilah perintahku dan yakinlah kepadaku, berimanlah kepadaku. Jadi sebab itu ramai orang bertanya, Ustazah, kenapa doa saya belum Allah makbul? Saya biasa orang perempuan suka tanya macam tu. Pergi kuliah, pergi ceramah tempat-tempat lain kan. Ada dalam 2 bulan lepas tak silap, bila saya dah habis satu kuliah di satu agensi kerajaan ke agensi swasta, saya pergi toilet, jadi dia ikut saya. Jadi dia sempatlah nak bercakap, orang lain tak sempat. Dia tunggu luar pintu toilet. Saya tengok sepertinya dia orang berpangkat tinggi ataupun orang yang berharta lah, dengan gaya penampilan dia. Lepas tu dia kata, Ustazah,
Saya dah buat semua apa yang ustazah cakap untuk doa makbul. Saya dah baca doa tu, saya baca doa ni, saya jaga solat, saya jaga sekian-sekian. Lepas tu dia kata, apa lagi yang menyebabkan Allah tidak mahu makbulkan doa saya? Sebab saya lihat dia macam terdesak, air mata terus mengalir. Umur dia lebih kurang dalam 50 lebih tak silap, dengan gaya yang sangat moden. Kemudian saya kata, waktu saya suntuk, tapi saya mohon maaf puan, saya tak kenal puan ni datin ke apa saya tak tahu. Tapi saya minta maaf sebab waktu suntuk saya kena cakap, kalau benda yang saya cakap ini puan kecil hati, saya minta maaf. Tak apa ustazah, sebab hidup saya ni, masalah ni besar sangat bagi saya. Kalau Allah makbulkan, Allah ni ya Allah, menangis-nangis dia. Saya pun tak tahu, saya pun tak sempat dengar, saya pun tak nak dengar apa cerita dia. Bukan saya tak nak, tapi kita tidak mempunyai masa. Kenapa? Suara tak dengar? Kenapa Ustaz? Tak, kena tukar wire kot. Ini yang satu tu ya. Mungkin bukan sebab masalah bateri, mungkin masalah wire rosak. Okey, sebab ni live saya, jadi penting lah live orang semua okey kot ni. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Dah nak habis dah kan? Lalu muslimat ni kan, saya kata, saya cakap terus terang. Kadang kita terpaksa nak cepat terus terang. Puan, saya mohon maaf, tapi Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah berjanji akan makbulkan doa kita. Dan Allah tidak lemah dalam memakbulkan doa kita. Tetapi syarat Allah bagi, falyastajibuli, maka taatilah perintahku. Mungkin ada lagi perintah Allah yang puan belum taat. Sebab syarat nak dapat redha Allah, kena redha dulu dengan perintah Allah, kena redha dulu tinggalkan larangan Allah. Tapi kalau kita ada perkara yang kita belum taat perintah Allah, menunjukkan kita protes ataupun tak setuju dengan peraturan Allah. Kalau pekerja pun dia lawan majikan dia, pekerja tu akan dibuang kerja. Permintaan pekerja mesti tak dilayan kalau pekerja tu lawan peraturan syarikat. Kalau pekerja ni suruh masuk pukul 8, dia masuk pukul 11. Tetapi kita dengan majikan, kita takkan buat begitu walaupun tak ikhlas. Sebab kita nak cukup bulan dapat gaji. Bila kerja di pejabat, bila dengan majikan, kita tak letak ikhlas nombor 1. Kalau ikut ikhlas, bos saya ikhlas masuk kerja pukul 11. Bos pun akan jawab, saya pun ikhlas pecat awak kerja. Tapi bila dengan Allah, manusia hari ini guna perkataan ikhlas. Jangan paksa. Kalau saya tak ikhlas, tutup aurat. Kalau saya tak ikhlas, buat apa saya buat. Jangan paksa saya solat. Kalau saya tak ikhlas, buat apa. Jangan sedekah. Kalau tak ikhlas, buat apa. Allahu Akbar. Apabila ia melibatkan pahala dosa, melibatkan kewajipan, maka keikhlasan jadi memang keutamaan. Tapi wajib buat dulu sehinggalah ikhlas. Tak boleh tunggu ikhlas baru buat. Kalau tunggu ikhlas baru buat, itu mainan syaitan, itu tipu daya syaitan. Nescaya syaitan sentiasa memberikan ujian kepada hatinya sehingga dia tidak pernah ikhlas dalam hidupnya. Akhirnya dia tidak buat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi masa tu saya berterus terang je. Saya kata, puan minta maaf, pada zahir pandangan saya, puan belum tutup aurat dengan baik. Dia pakai tudung kecil, nampak dada. Dia belum pakai stokin. Dia pakai baju yang agak kecil, bergaya. Tapi orangnya kuat solat, kuat zikir, kuat baca Quran. Saya kata, puan buat yang asas dulu. Dia kata, ustazah, saya terasa apa ustazah cakap. Sebab selama ni saya nafikan. Soalannya cukuplah kalau dengan zikir, dengan solat, Allah kan maha baik. Betul, Allah sangat baik. Tapi tidak bolehkah kita jadi hamba Allah yang baik dengan membalas kebaikan Allah, dengan mentaati perintahnya. Dan perintah Allah itu bukan saja-saja. Kalau kerja dengan sebuah syarikat ada peraturan, hasil daripada kita ikut peraturan tersebut kita dapat gaji hujung bulan. Tapi Allah, hasil kita ikut peraturan Allah, maka kita dapat apa? Pahala. Dan akhirnya Allah nak beri kita syurga.
yang mana itu jauh lebih nikmat daripada kita berterusan memakai pakaian yang kita seronok tapi Allah tak suka. Dia pun terus, "Makasihlah ustazah, tak ada orang lain yang berani cakap macam ni tu serang dengan saya. Saya tahu dah apa masalah saya. Mungkin asbab itu Allah nak suruh saya berubah betul-betul. Kalaulah Allah dah makbulkan hajat saya tu, mungkin saya tak akan kuat untuk berubah." Subhanallah, puan dah faham. Lepas tu peluk-peluk, nangis-nangis, kita pun berpisah. Mudah-mudahan dia ada kekuatan untuk melakukan perubahan menjadi wanita yang lebih salihah. Begitu juga kita semua ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terus masuk ceramah tu kan, tak ada mukadimah. Minta maaf lah, minum air sikit, suara serak dah. Sebenarnya tadi tu nak bagi salam tu kan, rahmat Allah, kemudian barakah. Jadi saya nak bagi salam lagi sekali, boleh ya? Duduk tegak semua. Baru nampak muda 10 tahun. Tengok sekilas pandang macam semua 30-an belaka. Amin. Yang tak ada gigi pun amin juga. Tapi tengok dua kilas pandang, nampaklah 50-an, 60-an tu. Jadi kena tengok sekilas je belaka. InsyaAllah kan umur ahli syurga sekitar 30-an ke atas. Sebab itu nampak macam 30-an. InsyaAllah semua ini adalah wajah-wajah bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Okay, duduk tegak balik. Sekejap je dia tak boleh duduk tegak tu kan. Kita pinggang semua kan. Subhanallah. Okey, tarik nafas. Tahan, lepas. Sekali ni saya suruh tarik, tahan, lepas dengan sebut alhamdulillah. Boleh? Okey, tarik. Tahan, lepas. Alhamdulillah. Macam lama tak bernafas je. Kita dah bernafas 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, percuma. Dan setiap kali kita bernafas, kita menyedut udara sekeliling kita. Yang ada racun, yang ada udara bercampur-campur, yang ada asap. Tapi Allah buat filter yang sangat hebat paru-paru kita. Tak perlu pun kita nak servis cukup bulan ke. Tak perlu pun berapa tahun sekali jumpa doktor-doktor nak servis paru-paru. Dah lama guna ni. Tapi aircon kena servis, aircon kereta kena servis, cukup masa filter tu kena dibersihkan. Begitu hebatnya Allah ciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Maintenance badan kita berlangsung secara percuma sepanjang hayat. Tak ada orang pergi jumpa doktor, "Doktor, saya nak servis jantung, dah lama dah guna ni, takut rosak." Tak ada. Allah yang jagakan. Allah ya Hafiz ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Allah ya Salam, yang maha memberi kesejahteraan. Allah sejahterakan tubuh badan kita. Allahu Akbar. Tadi masa kita tarik nafas, tahan, lepas tu lepas, alhamdulillah. Kita jarang bersyukur di atas setiap nafas yang kita dapat. Tetapi apabila nafas kita dah tinggal beberapa lagi hampir dengan mati, barulah ketika itu kita rasa betapa besarnya nikmat selama ni kita boleh tarik dan lepas nafas. Tak tahu berapa juta, berapa bilion, berapa trilion kali dah kita tarik dan lepas. Cukuplah dengan tarik dan lepas nafas itu untuk kita jadi hamba Allah yang bersyukur, redha terhadap ujiannya. Belum kira lagi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan. Ada orang yang Allah berikan mata tapi tidak ada penglihatan. Seumur hidupnya tidak pernah melihat wajahnya sendiri, tidak pernah tengok wajah ibu ayah, tidak pernah melihat bagaimana rupa bumi ini. Dan dia sendiri tak tahu mata tu macam mana, hidung tu macam mana, mulut tu macam mana. Sebab dia hanya mampu sentuh tapi tak boleh bayang. Bayangkan Allah ambil nikmat tak boleh melihat satu hari saja. Apa akan berlaku? Kita akan kemurungan, kita akan ketakutan, kita akan menangis. Kalaulah ada orang sanggup bayar 1 juta nak satu mata, nak tak? Makcik, jualah makcik sebelah mata makcik tu, saya bayar 1 juta, nak jual tak? 1 juta takkan tak nak. Okey, naik lagi 10 juta, tak nak juga. Baru tahu yang kita duduk seronok tengok, seronoknya jadi jutawan.
Seronoknya rumah besar macam istana. Bestnya kereta besar. Rumah dia ada kolam. Rupanya kita ada nikmat yang lebih besar daripada semua itu. Kalau kita ditawarkan untuk ganti satu mata, diberikan istana, diberikan kereta mewah, nescaya kita tidak mahu. Bahawa kita tahu pada diri kita ini ada satu nikmat yang tak boleh ditandingkan dengan apa jua nikmat di dunia. Kalaulah Allah tarik satu hari saja, baru kita tahu nilai mata yang Allah beri selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun secara percuma, dan Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Kita sendiri tak tahu. Kalau kita ditanya berapa jumlah air yang ada di dalam mata masing-masing, tak tahu. Kalau terlebih meleleh tu kenapa air terlebih? Kalau kurang jadi kering, mata itu sakit, kemerahan, mata itu boleh luka. Allah tetapkan air yang berada pada keliling mata kita cukup-cukup ngam-ngam saja. Tapi bila menangis, entah daripada mana keluar, tak berhenti. Kita kata banyak lagi ke air dalam kepala ni? Allahu Akbar. Nikmat apa lagi? Takkan dengan segala nikmat itu Allah beri sedikit tes, ujian-ujian, nak mengukur kita mampu tak jadi hamba Allah yang bersyukur di saat diuji. Saat dapat nikmat tak heran. Contoh beginilah ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian. Kita ada anak. Anak ni memang suka bila kita belanja makan, mak terima kasih mak bawa makan luar. Bila kita beli apa yang dia nak, mak terima kasih. Bila beri hadiah, mak terima kasih. Bila bagi duit belanja, mak terima kasih. Tapi cuba satu hari dia nak makan KFC, tapi kita kata tak boleh. Mampu tak dia jaga air muka dia ketika itu? Adakah dia masih berwajah manis ketika sama seperti kita beri makan? Mesti muka dia dah berubah. Kenapa tak boleh? Bila dia minta duit belanja, kita kata maaf hari ni tak ada duit belanja. Kenapa pula? Orang nak beli apa? Subhanallah. Perhatikan akhlak dan perangai kita dengan Allah. Bila diuji, bila diberi nikmat memang mudah, alhamdulillah, syukur, wajah manis. Tapi bila Allah menahan nikmat yang kita nak, adakah wajah kita tetap manis dengan Allah ataupun muka kita berubah? Suara kita berubah, kita merungut dan segalanya. Allahu Akbar. Itu baru kita bicarakan nikmat mata. Bahkan kita tak boleh nak kira betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan pada batang tubuh kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sebenarnya tadi suruh tarik nafas, dah ulah pasal nafas pula kan. Jadi duduk tegak balik, nak bagi salam, jawab dengan semangat. Tadi saya bagi salam, saya nampak macam 40,000 orang ni, tapi yang dengar macam dalam 40 orang je. Sampai belakang, kiri dan kanan, tolong jawab dengan kuat, boleh ya? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan boleh? Semangat sikit. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ustazah ceramah politik pula ni kan. Ya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Supaya hati kita membesarkan Allah, supaya dalam keluarga kita membesarkan Allah, dalam hidup kita membesarkan Allah. Mudah-mudahan dengan takbir tadi tu, kita bukan orang kata ustazah nak pergi perang ke takbir. Ya, kita sedang berperang dengan hawa nafsu, kita berperang dengan syaitan jin, dan kita berperang dengan apa? Dengan manusia yang membisik-bisikkan kejahatan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila kita sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala masalah jadi kecil. Sebab apabila Allah memberikan pertolongan, masalah besar jadi kecil, masalah berat jadi ringan. Allahu Akbar. Angin. Tapi bukan sebab kenyang ya, sebab sempat makan kuih je pagi ni. Dan memang kalau ceramah tak boleh makan yang berat-berat. Tapi saya minta Ustaz kalau dengar ya, ada air manis saya kotak dalam dalam kereta. Sebab kadang-kadang tengah ceramah dia jadi hypo. Dia jadi macam kelaparan. Tapi tak boleh makan berat sebelum ceramah, kalau tak keluar air dia. Tapi air manis tu membantu.
Subhanallah, alhamdulillah. Saya nak tanya khabar dulu. Apa khabar semua? Subhanallah. InsyaAllah ikut cara saya boleh? Saya suka buat begitu supaya semangat sikit ya. Bila saya tanya apa khabar semua, ibu-ibu muslimat sekalian jawab alhamdulillah. Ikut saya, alhamdulillah. Letak tangan dekat dada. Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Buat love. Sekarang tunjuk dekat orang sebelah, jadi tak love masing-masing. Saya tengok sekilas, saya dah tengok ramai orang-orang kurang muda, bukan orang tua, kurang muda. Love dia macam ni, macam ni, macam ni. Tak jadi, tangan keras, urut pun tak jadi dah tu. Jadi subhanallah, sebab tak jadi buat macam tu, kita buat love besar. Bahagia. Bila sebut bahagia, muka kena bahagialah. Ini bahagia, muka ketat macam tak ada perasaan. Saya tahu ibu-ibu ada masalah, semua orang ada masalah. Ke bergaduh dengan suami pagi tadi? Tak, subhanallah. Saya tahu mungkin ada ujian yang berat dan sebagainya, ada sakit dan sebagainya, subhanallah. Tak apa, okey, tak apa. Terima kasih Ustazah, insyaAllah. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Saya minta pagi ni ada berapa masa, tak lama dah ni, tolong letak masalah di luar, boleh? Ada apa-apa ujian jangan bawa masuk. Nikmati manisnya majlis ilmu, insya-Allah. Janganlah kita bebankan diri kita heret duduk tanggung masalah tu ke mana-mana. Sebab besar atau kecil, ringan ataupun berat masalah itu bukan tergantung pada masalah, tapi tergantung kepada hati kita yang menampung masalah tu. Contoh, saya bawa air ni kan, saya pegang air ni 1 minit. Penat tak? Penat. Saya bawa 1 jam. Ui, krem dah 1 jam. Ni saya buat macam ni. Kalau saya pegang ni 1 hari, oi, terus krem, terus lempur, memang tak boleh. Aduh, ni pun dah terasa. Bayangkan kita duduk heret masalah kita itu ke mana-mana, bawa berbulan-bulan, bawa bertahun-tahun. Allah bukan nak bebankan kita dengan ujian tu. Allah sangat baik. Allah cuma bila dia beri ujian kepada kita, Allah minta serahkan kembali kepada Allah. Allah tahu kita ini manusia yang lemah, dia tidak ada batasnya. Sebab itu selalu saya kongsikan surah Ghafir ayat 44 tu. Surah Ghafir ayat 44. Saya pergi ke sekolah menengah pun saya ajar ayat ni. Saya pergi pelajar universiti pun sama. Sebab soalan mereka, ustazah saya stres belajar, ustazah saya cuba hafaz Al-Quran tak nampak jalan, ustazah saya rasa dah nak berhenti PhD, saya dah tak boleh habiskan master, saya dah tak boleh teruskan dah. Saya kata, kenapa kamu tidak minta dan serahkan masalah itu kepada Allah? Kalau kamu jumpa kaunselor yang hebat bagaimanapun, kalau kamu pergi mengadu kepada siapa pun, tapi kalau kamu tak serahkan kepada Allah, sedangkan Allah lah tahu bagaimana jalan keluarnya. Subhanallah. Jadi kalimah tu, ayat tu kita baca sama-sama, boleh? Kuat-kuat boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang saya tak dengar suara, kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat sepenuhnya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sekali lagi kita akan ulang, yang kiri dan kanan muslimin pun sekali, subhanallah. Dan kita akan baca terjemahan, tapi saya akan tambah sikit sebagai panduan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku, kesedihanku, kebimbanganku, kesakitanku, kekecewaanku, perancanganku, hajatku, impianku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, Allahu akbar. Kalau ada masalah, ada ujian, ada kesempitan, ada kerunsingan, cubalah buat. Walaupun tak percaya, buat saja. Nanti akan terkejut dengan hasilnya. Saya dah ramai yang jumpa, yang tulis dekat mesej, dekat PM FB, yang jumpa depan. Ustazah, terima kasih Ustazah. Masalah yang bertahun-tahun Allah selesaikan dalam tempoh beberapa minggu sahaja. Bila saya mula beramal dan serahkan masalah itu kepada Allah, Allah beri jalan keluar yang saya tak terfikir langsung. Ada seorang isteri menangis-nangis jumpa saya, peluk-peluk. Ustazah, selama ni saya ikhtiar untuk suami saya berubah. Rupanya saya lupa nak sandarkan ikhtiar kepada Allah. Tapi bila saya baca doa tu, saya sebut, ya Allah, aku serahkan suamiku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaanku. Maksudnya dia mula yakin Allah melihat dia lemah, dia tak mampu, dia dah tak berdaya untuk berhadapan dengan akhlak suami yang buruk ni. Tetapi Ustazah, rupanya Allah uji saya bertahun-tahun supaya akhirnya saya benar-benar kembali kepada Allah. Tapi kalau Allah makbulkan, dalam keadaan hati saya belum faham, tujuan ujian Allah adalah untuk hati saya ini yakin dengan Allah, hati saya ini percaya kepada Allah. Ayat itu telah membantu saya yakin bahawasanya Allah pasti membantu. Allahu akbar. Anak-anak ada pelajar tahfiz, dia kata, Ustazah, saya dah blur, saya dah blank, saya rasa dah tak boleh teruskan hafaz Al-Quran. Saya cuba hafaz berapa hari tak masuk, satu muka surat pun tak boleh nak habis. Saya kata, nak, kamu cuba baca ayat ni, kamu jangan buat apa-apa, serah bulat-bulat kepada Allah. Mungkin selama ni kamu boleh hafal sehari 2 muka surat, 5 muka surat, 4 muka surat. Dia kata, betul Ustazah, sebelum ini saya hafal mudah, tapi sekarang Allah uji saya 1 muka surat sehari 2 hari pun saya tak boleh. Sebenarnya Allah sedang mahu membetulkan hati kamu. Selama ini kamu menyandarkan kepada kebolehan kamu menghafal cepat. Sampai orang puji, betul tak? Betul Ustazah. Orang kagum dengan saya. Saya boleh baca 1 hari, boleh hafal 2-3 muka surat. Tapi bila Allah uji macam ni, saya terus putus asa. Serah kembali kepada Allah. Sebab Allah tidak mahu kamu habis 30 juzuk dalam keadaan kamu sandarkan pada kemampuan diri kamu. Lalu dia ulang. Tak lama saya jumpa balik, ataupun dia mesej saya lupa. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Allah telah kembalikan ingatan saya sebelum ini, kemampuan saya untuk menghafal. Tapi kali ini saya rasa sangat saya menghafal bukan kerana kebolehan saya, melainkan semata-mata daripada Allah. Allahu akbar. Ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, ujian sebenarnya supaya kita balik kepada Allah. Ramai orang bila berdoa, dia sebenarnya tak yakin dengan Allah. Ya Allah, bagilah perubahan pada suamiku. Dia pun jeling tengok suami dia, ada harapan ke dia ni nak berubah? Ya Allah, berilah kejayaan kepada anakku. Nampak gaya tak ada harapan, muka straight A ni. Doa, bukan dapat straight A, dapat straight B. Tapi kita mau dengan Allah, berilah kejayaan. Memang hari ini nampak dia kurang berjaya, tetapi kita nak hujung hidupnya berjaya. Sedangkan dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun. Qad, ini adalah qad aflaha, takkid, maka sesungguhnya. Aflaha fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', present tense yang sedang berlaku. Kalau sebut fi'il madhi, past tense.
qad aflaha, maka sesungguhnya telah berjaya. Maksudnya ditujukan kepada orang yang dah berjaya, dah ada testimoni, dah confirm berjaya. Orang yang begini siapa? Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minin, maka sesungguhnya telah berjaya. Siapa? Allazina fi salatihim khashi'un, mereka yang dalam solatnya khusyuk. Kita ni duk kerja berjaya apa? Berjaya belajar, berjaya kerja. Ada kejayaan hebat tu, berjaya lah tu. Anak saya berjaya semua, alhamdulillah. Walaupun solatnya lalai, macam mana nak tahu solat lalai atau tidak? Tengok di luar solat. Kalau di luar lalai daripada perintah Allah, apatah lagi dalam solat. Dalam solat ramai wanita tutup aurat dengan sempurna, tutup semua kecuali muka dan tapak tangan, tapi di luar solat dia tidak boleh nak taat perintah Allah. Adakah Allah hanya ada dalam solat, di luar solat Allah tidak ada? Adakah kita terikat dengan perintah Allah ketika solat saja, tidak di luar solat? Allahu Akbar. Kita menjadi hamba Allah setiap saat, setiap ketika, setiap keadaan. Sebab itu Allah sebut maka sesungguhnya telah berjaya, confirm berjaya. Siapa? Orang yang solatnya khusyuk. Ini perkara paling susah, tapi kalau kita boleh buat, berjaya apa? Dapat syurga Allah. Itu kemenangan yang sebenar. Kejayaan sebenar apabila hidup dapat redha Allah, dapat pengampunan Allah, hidup dapat rahmat Allah. Dalam apa jua keadaan hidup kita, kalau dapat ini, insya-Allah kita perolehi hasil kejayaan itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi tadi itu test saja tu. Okey, duduk tegak balik. Jadi jawab dengan semangat boleh? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Okey, masih lagi test. Sebab ada yang duduk, yang mana dulu? Tak payah fikir, tengok je saya. Lepas tu ikut apa saya cakap. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Itu 3 sumber bahagia kita. Siapa yang masih belum jumpa bahagia, sebab dia tak ada 3 ni. Dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Kita kalau betul cintakan Allah, Allah beri ujian, kita tetap sayang Allah. Bukan beri nikmat je. Samalah kita bila cintakan anak. Anak sakit ke, anak marah ke, anak buat kita sakit hati, kita tetap maafkan. Sebab cinta lebih besar daripada kemarahan. Samalah dengan kita cintakan suami. Allahu Akbar. Cinta seorang ibu ayah terhadap anak sangat pelik. Ibu ayah sangat senang disusahkan anak. Anak minta itu, anak sakit, senang saja. Ibu ayah senang disusahkan oleh anak. Betul atau tidak? Sebab cinta lebih besar. Kemudian cinta kepada Rasulullah, Nabi sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau kita cintakan Rasulullah, kita pertahankan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Kita hidupkan sunnah Nabi, kita menyambung perjuangan Nabi. Nabi kata kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta di syurga kelak. Kalau kamu cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah. Siapa yang mencintai ahli maksiat, bersama dengan ahli maksiat. Na'udzubillah min zalik. Anak muda kita hari ini mencintai artis yang bermaksiat, mencintai penghibur yang dedahkan aurat. Kita takut mereka dibangkitkan dengan kelompok ahli-ahli maksiat. Na'udzubillah min zalik. Cinta yang ketiga, cinta Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Nabi sambung lagi, hadis itu panjang. Sambungannya ialah, barang siapa yang membaca 2 surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran, surah paling pendek, betul tak? Dia akan datang pada hari kiamat kelak umpama seperti awan ataupun seperti sekumpulan burung yang menaunginya. Maksudnya di mahsyar dalam keadaan panas terik umpama matahari sejengkal. Tapi orang yang suka, yang selalu baca Al-Baqarah dengan Al-Imran, di padang mahsyar kelak dia teduh,
Dia dalam keadaan sejuk, dingin, dia tak berpanas. Dia sedang dinaungi oleh dua surah tersebut. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada tiga cinta ini, tak ada yang lain, bahagia. Ada semuanya, tak ada tiga cinta ini, derita. Okey, last. Jawab dengan kuat semangat, boleh? Wahai para muslimah, wanita salihah, perhiasan terindah. Amin. Wahai para wanita yang banyak sabar dengan suami, anak-anak dan semuanya. Amin. Wahai para wanita salihah, perhiasan terindah dunia dan bakal bidadari di syurga Allah. Amin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Subhanallah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah gudang pahala. Baru nak masuk tajuk ya. Gudang pahala membawa ke syurga. Bismillah. Saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dah tanda banyak ni. Macam dalam 20 hadis juga ni. Mungkin kuliah kita sampai tahajud ke ni. Ini buku yang sangat bagus, Haruman Rohani. Siapa yang menyusunnya? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. InsyaAllah petang ni ada rezeki saya akan jumpa dengan Syekh. Tadi dah hubungi. Dan kita tahu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ada duduk dekat sini kan? Kat mana dah Syekh duduk? Ini satu ulama Nusantara ni. Rumahnya ada juga di Kedah. Tadi kita hubungi dia nak bertolak ke Indonesia. Dia punya kuliah bukan dekat-dekat Indonesia, Thailand, Malaysia. Orangnya dah berumur, tak silap saya wallahualam, dah 70 lebih ke umur Syekh. Wallahualam. Tapi sihat, kuat, hati terang, mata terang. Maksudnya kita doakan untuk guru kita ni terus sehat dan kuat untuk menyampaikan ilmu yang begitu banyak. Banyak buku. Jadi daripada buku ni saya selalu juga bawa ke kuliah mana-mana. Sebab apa? Kandungannya sangatlah menyejukkan hati kita dan juga mengurangkan rasa kita ni cintakan dunia. Bila kita baca hadis-hadis Nabi seumpama ini, masalah selesai. Rupanya masalah sebenar kita, hati kita terlalu besarkan dunia, cintakan dunia sangat. Sebab itu Nabi sebutkan, akan tiba suatu saat umatku akan dikerumuni oleh para musuh Islam sebagaimana orang lapar mengerumuni hidangan. Orang lapar, tengah lapar, bila dia kerumuni hidangan, apa yang berlaku? Lahap, pelahap, kelaparan, kerumun hidangan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu kita sedikit? Tidak, bahkan umat Islam ketika itu begitu ramai. Namun Rasulullah kata mereka dihinggapi satu penyakit yang namanya penyakit wahan al-wahnu. Lalu ditanya, apakah penyakit itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka itu terlalu cintakan dunia, mencintai dunia dan takutkan kematian. Allahu Akbar, subhanallah. Dan memang benar muslimin muslimat sekalian, kalau kita dalam keadaan kecewa tak dapat sesuatu, melalui anak ke, melalui suami ke, melalui apa-apalah, tentang bab berkaitan dengan dunia, sama ada kita tak dapat pujian manusia. Contohlah kan, adik kita kenduri, kita pun pergi nolong. Pagi sampai tengah hari kita duduk kat dapur potong bawang apa semua, tapi tak ada orang pun puji kita. Tak ada pun orang kata, oh terima kasihlah mujulah kau ada, kau ni daripada pagi sampai tengah hari langsung tak rehat, terima kasihlah. Kita balik pun orang tak perasan. Suami pun tanya, awak kenapa muka masam tu, tak ada apa? Macam mana tadi kenduri rumah adik awak? Penat je diorang tu, buat tak nampak je saya ni. Kita duduk kat dapur tak habis-habis buat kerja, dia tu pakai lawa-lawa duduk depan senyum-senyum sengeh tu je. Rasa penat berganda-ganda. Tapi satu hari kita buat juga kerja kahwin tu, buat kat dapur, tapi orang berbakul-bakul puji. Oi dia ni kalau ada selesai semua masalah. Kak duduklah rehat, nampak, tak apa, tak ada masalah, aku dah biasa.
Sehat, segar, kuat. Sampailah balik suami tegur, macam mana? Alhamdulillah bang, saya buat kerana Allah, Allah bagi kuat. Rupanya tenaga yang kuat itu bukan datang daripada kerana Allah, kerana pujian-pujian tadi itu. Manusia duduk puji-puji, seronok, jadi kuat, jadi sihat, jadi gagah. Kadang kita tak sedar, para muslimin muslimat sekalian, apabila Allah menyekat kita dipuji oleh manusia, rupanya ketika itu kita sebut, tak apalah bang, kalau manusia tak pandang, harap-harap Allah pandanglah apa yang saya buat tadi, dapat pahala. Sebab apa Nabi sebut, setiap orang mukmin itu bila dia penat ke, dia susah hati ke, dia sedih ke, dia sakit ke, melainkan Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Hadis yang sahih dalam buku ni ada, nanti kita akan baca. Sebab itu kita penat buat kenduri kahwin ke, penat jaga anak ke, penat menyapu, penat masak, semua itu tak sia-sia. Penat-penat buat juga. Sebab setiap kepenatan itu Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Hadis yang sahih. Kita akan baca kejap lagi. InsyaAllah, cuba bayangkan tengah menyapu-nyapu tu kan, nampak dosa berguguran, plup-plup-plup jatuh dosa. Kalau dosa tu kan Nabi sebut ada pada titik hitam pada hati. Tapi bayangkan kalau titik hitam tu dekat muka, dah penuh belum muka kita dengan titik hitam? Penuh, tak ada ruang, dah tebal. Dosa mengumpat saja dah cukup, dah penuh muka ni. Tapi bila kita penat masak, sabar juga nampak bergugur hitam tu. Agak-agak kita boleh tak masak dengan lama? Boleh. Lepas masak menyapu, suami kata, awak daripada pagi sampai petang tak rehat, tak penat ke? Memang penat bang, tapi awak tak nampak ke dosa sedang gugur ni? Dia jadi semangat, jadi kuat. Sebab itu orang yang beriman, orang yang beriman ada iman, dia ada nilai percaya pada hadis Nabi. Bila hadis Nabi kata penat, sedih, sakit itu gugurkan dosa, dia boleh sabar, dia boleh kuat. Cukuplah itu jadi motivasi kepada kita. Tapi biasa manusia tak cukup dengan hadis Nabi, tak cukup dengan firman Allah, dia sangat berhajatkan dengan manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya ustazah yang comel, Allahu Akbar. Ada soalan tak? Tulisan comel kecil halui. Orang Kedah ni memanglah baik-baik, lembut-lembut. Nak cari wanita yang lemah lembut, yang comel-comel ada di Kedah ya. Marah orang tengah live tu kan. Biasalah datang Kedah puji orang Kedah, betul kan? Janganlah perasan sangat. Tapi memang betul, Masya Allah. Saya kadang dengar cara orang Kedah bercakap cayo. Betul tak cayo? Cayak. Cayak hati. Sampai suami saya cakap, mana lagi lembut, orang Kedah ke orang Kelantan? Dia tanya saya dalam lift semalam, kenapa pula bang tanya macam tu? Saya orang Terengganu ya. Dia pun orang Terengganu juga. Saya datang dengan suami ya. Masya Allah. Sebab ada orang nak ambil gambar tu kan, dia punya ayat cair semalam. Ustazah dah lama sangat berhajat nak ambil gambar dengan ustazah, dah berdebar-debar daripada laju dia punya ayat nak ambil gambar tu, dia mujuk-mujuk tu kan. Saya kata, Kak ambil lah gambar. Subhanallah. Nanti kejap ya, tabung tu jangan agihkan lagi. Sabar, bawa bertenang, nanti kita akan lancarkan insya-Allah. Sebab kalau lancar sekarang dia tak berapa banyak, dia banyak biru nanti. Kita tak nak banyak biru hari ni, kita nak banyak purple. Oi, purple tu 100 itu Ustazah. Terus bangkit nak balik tu kan. Janganlah tabung tu sampai. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi saya terhenti dekat mana tadi? Macam tu, pasal dosa tu, gugur dosa tu ya. Tak apalah, saya pun tak ingat nak sambung macam mana. Yang mana baik? Yang mana baik? Kelantan ke? Yang mana lembut? Jawapannya dua-dua lembut. Dua-dua lembut. Orang perempuan mulut manis. Mana-mana bahasa, bukannya Kelantan Terengganu je, dia pandai mengayat. Suami banyak tertipu dengan kata-kata isteri yang lemah lembut. Kalau nak sesuatu tu, hari tu dia lembut je, suami tak perasan tu. Bila tak ada hajat, dia kembali kepada perangai dia yang sebenar. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi tentang gudang pahala yang begitu banyak. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'.
Hadis yang kedua, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Hadis yang ketiga, man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama, ada 3 hadis yang kita baca tu. Yang pertama, Nabi bersabda, siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, berpagi-pagi hari ini, bapa-bapa semua, kita datang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu. Kita sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mati dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah, matinya mati syahid. Mati syahid. Apa maksud mati syahid? Perkataan syahada, lihat. Syahid dilihat, disaksikan bahawasanya matinya husnul khatimah. Jadi barang siapa yang nak dapat husnul khatimah, maka kenalah istiqamah menempuh jalan menuntut ilmu. Kerana syaitan ada sebut dalam hadis Nabi, sesungguhnya syaitan boleh mengalahkan 1000 abid. 1000 abid, orang yang kuat ibadah. Tetapi syaitan sangat susah nak mengalahkan seorang orang yang alim. Sebab orang alim, orang yang ada ilmu, dia boleh membezakan tipu daya syaitan. Dia boleh menolak bisikan syaitan. Orang ada ilmu terpelihara amal solehnya, ibadahnya, daripada perasaan riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Tapi ramai mana orang abid kuat ibadah, lalu dia merasakan ibadahnya banyak, lalu dia berbangga, rasa riak, rasa kagum dengan ibadah dia. Na'udzubillah, itulah penghapus ataupun pembakar segala amal-amal soleh. Namun bila kita selalu hadir majlis ilmu, kuliah, dengar ceramah dan sebagainya, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Allah sedang mengampunkan dosa kita. Kita sedang disucikan Allah akan hati kita. Lalu kita diberi jalan, diberi tunjuk jalan mana yang benar, mana yang salah. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berjihad menuntut ilmu. Walaupun orang kata, ustazah, Acik bukan pelajar universiti, Acik bukan pelajar sekolah, Acik bukanlah jihad menuntut ilmu. Saya akan tanya macam ni, Makcik ada tak pergi kuliah tetap? Ada ustazah, seminggu sekali pergi, seminggu ada 2-3 kali pergi. Maksudnya acik di kalangan talabul ilmi, iaitu di kalangan orang yang menuntut ilmu. Sebab ada jadual ilmu yang tetap. Ada orang bila ada penceramah yang terkenal saja baru dia datang. Bila ada penceramah yang glamour, yang dia suka, dia minat, dia niat nak selfie, dia datang. Bukan kata siapa-siapa ya. Tapi kalau kuliah mingguan yang dibuat di masjid, buat di surau, dia tak datang. Sebab yang mengajar mungkin ustaz, ustazah tempatan. Jadi kita kena ada istiqamah, kena ada rutin, yang mana bila kita pergi ada kitab yang dibaca, ada silibus, ada kitab, ada jadual tetap. Maka kita di kalangan mereka yang sedang berjihad di jalan ilmu. Jangan kita kata, oh pelajar universiti, pelajar pondok, pelajar tahfiz, itu saja mereka yang sedang berada di jalan jihad menuntut ilmu. Ibu-ibu sekalian juga boleh. Allahu Akbar. Lepas ni hadirilah kuliah tetap, hadirilah kuliah berkitab. Biar ada silibus, ada kitab, bukan hanya dengar halua telinga datang menganga sahaja. Subhanallah. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, siapa yang mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Siapa yang cari ilmu akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis yang ketiga, Nabi bersabda, siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan menjamin baginya dicukupkan rizkinya. Allahu Akbar. Ia ni memang betul. Sadaqa Rasulullah SAW. Maha benarlah kata-kata Rasulullah SAW. Ramai orang yang jumpa saya, ustazah, saya hidup susah, miskin, saya gini-gini. Saya tanya dia, cik, minta maaf, encik ada pergi kuliah tak? Ada pergi tak ke masjid dengar kuliah maghrib ke kuliah subuh? Tak pergilah pula ustazah, saya orang susah, saya sibuk cari rizki saja. Rugi encik. Ramai orang sibuk fokus nak cari rizki, tapi dia tidak buat baik dengan pemilik rizki, Allah ya Razak.
Ramai orang nak kaya tapi tak berbaik-baik dengan pemilik kekayaan. Allah ya Ghani ya Muni yang maha kaya dan yang maha memberi kekayaan. Macam mana buat baik tu Ustazah? Hadirlah majlis Allah. Majlis Allah di mana? Majlis ilmu. Itulah majlis-majlis Allah. Hadirlah rumah Allah. Bertemulah Allah di rumahnya. Jagalah hubungan dengan Allah. Sedangkan Nabi bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah, ke masjid, akan digugurkan dosa, dinaikkan darjat, akan diberikan pahala sedekah, sedekah, sedekah. Lalu orang tu pun buatlah. Dia pergi dulu dengan kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya. Subhanallah. Lama-lama dia kata, Ustazah betul lah, rezeki datang daripada tempat yang tak disangka-sangka. Kadang ada orang perempuan kata, Ustazah saya nak itu tak dapat, ini tak dapat, suami saya gaji kecil. Macam mana Ustazah? Saya kata ada majlis ilmu. Sama juga jawapan dia. InsyaAllah nanti puan akan rasa cukup. Lepas tu tak lama dia kata, Ustazah betul lah, dulu rasa sebut tak cukup, sekarang rasa cukup. Kenapa? Adakah gaji suami bertambah? Tak Ustazah. Adakah dapat rezeki tak disangka? Tak juga Ustazah. Tetapi Allah gantikan rasa cukup dalam hati saya. Dulu saya duk rasa lagi tak dapat nozah lagi tu tak seronok. Nak nozah. Tapi bila saya pergi kuliah Ustazah, saya dah tak rasa cinta pada nozah lagi. Saya rasa tak ada pun tak apalah, periuk sedia ada pun okey. Dulu lagi saya duduk minta suami saya besarkan dapur. Sebab saya tengok dapur orang sedap. Saya cakap, bang, saya bukan malam masak, tapi dapur kecil sangat tak selesa. Kalau awak besarkan, saya masak hari-hari. Ada orang tengok dapur orang, dia rasa dapur dia kecil, sama ni elok dia masak. Tapi hubbud dunia, cintakan dunia itu masuk ke dalam hati. Allah tarik nikmat rasa cukup dengan apa yang ada. Tapi bila pergi majlis ilmu, dengar tentang syurga, dengan tentang neraka, dengar tentang pahala sabar apabila diuji dengan miskin sekian-sekian, lalu Allah beri rasa cukup. Akhirnya dia dah tak ada keinginan nak beli itu, beli ini. Itulah yang mencukupkannya. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang bila kita hadir majlis ilmu, yang tadi ada masalah settle. Masalah kita sakit hati dengan orang tu. Tapi bila kita dengar betapa besarnya pahala memaafkan orang, sehingga ada satu pintu yang Nabi sebut, namanya pintu pemaaf, akan dipanggil di mahsyar kelak. Wahai para pemaaf, orang yang suka maafkan orang, masuklah ke dalam pintu tersebut. Bila dengar tu, settle masalah. Bang, masalah tu dah selesai. Kenapa dia dah minta maaf? Tak, saya maafkan je. Saya dah lupakan. Sebab saya nak jadi orang yang pemaaf. Rupanya Allah temukan kita dengan orang yang sakitkan hati kita, orang yang zalimi kita, orang ambil hak kita, orang fitnah kita, orang maki keji kita. Rupanya Allah nak beri kita peluang menjadi pemaaf. Maaf. Tak ada orang saja-saja, bang saya maafkan bang. Awak maaf siapa? Tak ada siapa-siapa saja memaafkan. Takkan datang saja-saja sifat pemaaf. Sudah tentu Allah ya Jami yang maha menemukan. Allah akan temukan kita dengan siapa yang akan menguji kita akan maafkan atau tidak. Dan apabila kita memberi maaf ketika orang itu tidak minta maaf dan orang itu tidak mengaku salah, itulah kemaafan yang paling mahal. Ini ada satu kisah Abu Damdam. Kisah tu ada dalam buku ni. Kita akan baca sekejap lagi. Macam-macam. Datang dah peringatan. Okey, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada notis daripada suami saya ni. Tengok ni, dia tulis besar. Saya cam ni memang tulisan suami saya. Tulisan dia tak lawa sangat, tapi orangnya handsome. Yelah, suami masing-masing lah paling handsome. Betul tak? Masya Allah. Dia tulis macam ni. Salam sayang, amboi. Nanti jangan lupa review buku ni. Semua orang dah ada buku. Lepas tu dia tulis Abel saya, kecek Kelantan. Sebab dia orang besuk kecek Kelantan. Subhanallah. Nanti kita akan tengok buku ni sekejap. Sebab dia bimbang masa dah habis. Dah habis dah masa kita. Pukul berapa ya? Kita akan berhenti pukul 11 kan? Betul tak? Bismillah. Tiba-tiba naik pula 11.30. Okey, subhanallah. Saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tentang bab keutamaan kita datang menuntut ilmu ni. Dan ada orang tanya, Ustazah sama tak saya tengok ke YouTube, tengok dekat live melalui telefon dengan hadir majlis ilmu? Ni orang tengah live ni, sahabat-sahabat di live, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Kadang-kadang yang datang ni lebih kurang saya tak tahu berapa ribu, tapi yang dengar live sampai puluh ribu, sampai ratus ribu. Lalu selalu ditanya, Ustazah kami ni macam mana dapat pahala yang begitu banyak, begitu besar dengan ilmu, tengok ilmu, dengar, hadir sama walaupun di tempat yang berbeza. Namun saya harus katakan, takkan sama dengan kita dengar dari sudut hadirnya kita berdiam di majlis ilmu. Maksudnya walaupun dengar melalui live, dengarlah. Jangan pula tak dengar, semua pakat lari. Dengar, teruskan dengar. Tetapi perlu juga yang mendengar melalui audio, melalui video apa semua YouTube ni, kena juga paksakan diri, luangkan masa, hadir sendiri, duduk di majlis ilmu. Sebab bila sebut majlis ilmu, asal perkataan jalasa duduk. Bila majlis tempat duduk, maksudnya guru dengan murid kena duduk di tempat yang sama. Tapi kalau kita tengok cerita TV, bukan cerita TV, Al-Kuliah contohnya, kita tengok tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, tengoklah pahala besar, pahala banyak, dengar ilmu, tengok ilmu. Tapi kita dengan ustaz tu tak duduk dalam satu majlis. Ustaz tu duduk dalam TV, kita duduk kat rumah atas sofa, kita pun tak pakai tudung, makan kacang. Maksudnya sebab kita tak duduk satu majlis. Dan mungkin ustaz tu rakam dia pun tengah tidur kot masa tu. Maksudnya ia bukan real, bukan satu majlis tempat duduk. Saya nak bacakan hadis ini, mudah-mudahan kita akan faham perbezaannya. Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis yang sahih. Siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, berarti dia telah menjalani satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Pagi ini nampak perjalanan kita biasa, tapi kita sedang menempuh jalan-jalan ke syurga. Allahu Akbar. Sebuah keluarga yang datang satu kereta, suami itu sangat bijak, sebab dia sedang membawa seluruh ahli keluarganya menempuh jalan ke syurga. InsyaAllah masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya para malaikat, ni sambungan hadis ni, menghamparkan sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Kalau hijab kita terbuka, maka kita akan dapat melihat, dan sudah tentu kita akan menangis, kita akan rasa sangat seronok dan bahagia. Ada malaikat yang sedang melabuhkan sayapnya, sedang menebarkan sayapnya, menghamparkan, meneduhkan kita kerana cintanya para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Tempuh jalan hadir majlis ilmu. Manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Seluruh makhluk di antara langit dan bumi memohon keampunan daripada Allah untuk kita. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, ampunilah dia. Kita punya dosa, makhluk lain tolong minta ampun. Kita sendiri punya dosa, kita tak mampu nak minta ampun sungguh-sungguh. Istighfar baru masuk yang ke-20, astagfirullah dah ngantuk. Mampu tak kita nak istighfar tanpa henti 2 jam? Tak mampu. Berat. Tetapi 2 jam kita berada di majlis ilmu, didoakan oleh sekalian makhluk langit dan bumi. Ya Allah, ampunilah mereka. Manakala seluruh makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun, sehingga ikan yang ada di laut turut sama mendoakan. Allahu Akbar. Ikan di laut tak payah kira lah, memang tak mampu kira, turut mendoakan. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim berbanding orang abid ahli ibadah seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu mudah-mudahan kita kuat istiqamah menuntut ilmu, sampailah kita mati di jalan menuntut ilmu. Lalu kita dalam keadaan berjihad, insya-Allah mati syahid. Masuk mati syahid ialah mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Okey, hadis yang seterusnya yang suka saya nak bacakan, melainkan bukan daripada buku ni lagi, sabar. Tadi dah tanda banyak tapi masa dah nak habis, jadi kena pilih sekejap. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi SAW bersabda,
wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum rawahu Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Tuhan yang diriku di bawah kekuasaannya, kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling mencintai. Nabi kata, kamu tak akan beriman, bukan orang beriman kalau kamu tidak saling mencintai. Hendaklah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara. Jika kamu melaksanakannya, sudah pasti kamu akan menjadi orang yang saling mencintai sesama kamu. Iaitu Nabi kata, ifshus salam, sebarkanlah salam di antara kamu. Sekarang saya minta sahabat-sahabat semua yang duduk sebelah-sebelah tu, sebelum tu kita baca dulu hadis yang seterusnya. Sabda Nabi SAW, tidak ada dua orang Muslim yang berjumpa lalu kedua-duanya berjabat tangan, melainkan diampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar. Lalu ada hadis yang lain yang panjang, Nabi sudahi dengan, lalu kami mendekati Rasulullah dan kami mencium tangannya. Sekarang yang duduk sebelah tadi, sebelum duduk ataupun selepas duduk, ada tak salam dengan kiri kanan? Ada yang tak, ada yang sikit tak salam. Dah duduk sejam lebih tak tegur siapa. Sekarang saya minta, boleh tak bersalam orang kiri kanan? Salam betul-betul, tengok mata, kemudian cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Tengok mata, buat sekarang. Saya sayang kamu kerana Allah. Peluk, oh perempuan memang suka peluk-peluk, peluk pun boleh. Saya sayang kamu kerana Allah. Ada yang peluk tu tak kenal pun, betul tak? Tak tahu pun siapa, tapi jumpa dalam majlis ni. Nabi SAW bersabda, banyaklah sabda Nabi tentang bab ini, Masya Allah. Hadis yang terakhir dalam buku Syekh Fahmi Zamzam ini, insya Allah hadis yang amalan yang mudah tapi banyak sangat pahala. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Allahu Akbar. Nabi sebut, wahai Abu Zar, jangan engkau menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu hanyalah senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Hadis yang kedua, Nabi sebut, senyummu itu terhadap saudaramu adalah satu sedekah. Allahu Akbar. Ada orang, dia dikenali dengan gelaran apa? Kau nampak tak Siti Mah? Siti Mah mana? Yang suka senyum tu, oh dia tu. Yang kita takut, kau kenal tak Siti Mah yang mana? Yang muka ketat tu. Agak-agak kita ni lebih dekat yang mana? Yang payah senyum ke yang mudah senyum? Banyak senyum dekat suami sendiri ke suami orang lain? Suami sendiri senyum macam tu, bila suami orang lain senyum macam emoji mata sepek tu ha. Ada orang senyum kat suami yang berubah mulut je, mata tak ada nak sepek. Senyum betul-betul dekat suami, bang senyum, awak dah kenapa? Sedekah bang. Nabi sebut begitu, senyuman kamu kepada saudaramu sedekah. Tapi dekat tabung janganlah senyum je. Dekat tabung senyum, kau buat apa? Sedekah. Takkan sama nilai dengan sedekah ni. InsyaAllah bila dah sebut tabung, kita akan lancarkan sabak-sabak. Saya harap pada pagi yang barakah ini, tadi YB kita, subhanallah, YB kita ada sama kan? Dia minta Ustazah lancarkan tabung. Belakang ni ada pembangunan yang sedang dibuat. InsyaAllah mudah-mudahan ada batu bata yang dibina dengan pembangunan tersebut ada daripada sumbangan kita. InsyaAllah tempat yang sangat baik madrasah ini
akan berkekalan sampai kiamat. Kita dah meninggal dunia, dalam kubur berpuluh tahun, tak tahu beratus tahun ke, tapi pahala mengalir asbab sedekah kita. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Antara hadis Nabi SAW, sedekah yang paling afdal, ada banyak sedekah paling afdal. Antaranya disebut sedekah kepada ahli, orang-orang yang menuntut ilmu. Sama ada bagi duit direct kepada dia ataupun kepada pembangunan tempat ini untuk membangunkan ilmu, maka kita sedekah untuk pembangunan ilmu yang berterusan. Jadi wakaf sebab nak bina bangunan. Dan insya-Allah mudah-mudahan saya nak tanya ibu-ibu sekalian, kenal tak Qabil? Kenal tak Habil? Pernah jumpa ke kenal tu? Pernah. Tapi cerita mereka sampai kepada kita sebab cerita Habil Qabil ada di dalam Al-Quran. Dan kenapa cerita itu diwarisi sampai sekarang? Supaya kita tak jadi Qabil moden, supaya kita tak jadi macam Qabil. Bukan dengar tu sebab halwa telinga saja. Kita kata teruklah Qabil ni, sebab apabila Allah perintahkan kedua beradik ini lakukan sedekah, lalu Qabil ambil masa yang lama, dia cari di kalangan binatang dia paling kurus, yang paling tak ada daging, yang paling rendah nilainya. Kemudian Habil pun cari masa lama juga, dia cari daripada ternakannya yang paling gemuk, yang paling banyak isi, yang paling sehat. Saya nak tanya, sedekah siapa diterima oleh Allah? Habil. Sedekah Qabil walaupun dia beri, Allah tolak. Yang tu yang kita bimbang ini, kita tidak sedar kita ada perangai Qabil. Bila bab sedekah, bila bab datangnya tabung-tabung derma, kita pun buka beg duit, ada hijau, ada biru, ada merah, ada orange, ada hijau, ada biru pelik sikit, ada ungu. Agak-agak yang mana paling banyak dalam tabung? Warna biru. Kita cakap ustazah, yang penting ikhlas kan? Allah Maha mengetahui hati itu ketika memberi sedekah di jalan Allah, sama ada kerana cintakan Allah ataupun cintakan duit. Bila kita pilih paling rendah, itu bukan cintakan Allah, itu cintakan duit. Sayang sangat dekat duit kita. Sedangkan duit kita setelah kita mati semua jadi milik orang. Yang sebenar-benar milik kita adalah sedekah. Sebab itu orang yang bijak, dia masuk akaun tu, dalam tabung tu, umpama dia faham, dia sedang masukkan dalam akaun kubur dia. Bila mati, akaun ASB tak boleh buka, akaun Maybank tak boleh buka, akaun CMB tak boleh buka, tak boleh pesan dekat anak. Nanti mak dah meninggal, ada akaun dalam CMB tu banyak 10,000. Kau renovate sikit kubur mak jadi besar. Pasang lampu, pasang aircon. Mak takut gelap kat bawah tu. Tak boleh. Tetapi akaun sedekah boleh dibuka ketika itu, membuatkan kubur kita luas mata memandang. Ini hadis Nabi. Membuatkan kubur kita dah jadi salah satu taman-taman syurga Allah. Kerana sedekah pahalanya mengalir tanpa henti walaupun setelah kita mati. Allahu Akbar. Sebab itu tolong jangan berkira-kira dengan akaun sendiri. Akaun masing-masing tu nampak masuk RM10 dalam tabung tu, tapi Allah akan gandakan akaun mati kita sampai 70 kali ganda. Tapi RM10 di dunia tetap RM10, tapi sebab kita sedekah dia akan bertukar menjadi berkali-kali ganda. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kalau tak mampu bagi yang paling dicintai, kurang-kurangnya bagi yang sederhana. Ada orang, kalau contoh kita lah, orang bagi RM1, makcik ambillah RM1 buat belanja. Biar tak payah bagi kalau RM1, tak payah. Kita sendiri tak pandang RM1, tapi bila datangnya tabung-tabung derma, kita beri apa yang kita tak pandang. Bagaimana kita nak harap Allah memandang sedekah tersebut? Tapi bagi orang susah, orang miskin, RM1 itu tinggi. Maka boleh, silakan. Tiba-tiba semua nak mengaku miskin pula. Allah tahu kemampuan kita. Kita tidak boleh menipu hati kita, apatah lagi pandangan Allah. Maka dengan itu, bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan tabung sedekah, tabung derma ini. Kita agihkanlah. Okey, gerak-gerakkan. Kedah bergerak dari tadi? Belum, bersedia lah. Cuba berikan. Allah berfirman, kamu tidak dikatakan benar-benar membuat kebajikan selagi mana kamu tidak memberi apa yang kamu sayang. Tak payahlah tinggi sangat, takut tak lena tidur. Kenapalah aku bagi 100? Terpedaya dengan kata-kata ustazah. Seminggu dia teringat 100 yang dia beri. Bagilah satu nilai yang mana bukan terlampau rendah,
tak lampau tinggi yang menyebabkan kita susah hati. Kalau tak mampu bagi duit, bagi gelang emas pun tak apa, kita terima. Tak mampu gelang emas, rantai pun boleh. Masya Allah. Insya Allah, kalau kita bagi gelang emas, contohlah ya, mudah-mudahan Allah gantikan dengan segunung gelang emas di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sungguh tak tahulah tu, hebat sangatlah tu kan, Masya Allah. Tapi berapa kali dah saya pergi, betul-betul dalam tabung tu ada gelang emas, ada yang bagi rantai, tapi kita tak tahu dah, bukanlah kita suruh, bukan kita harapkan bergaduh balik rumah nanti. Suami terkejut, tercekek dia. Kau beri gelang, yo ustazah cakap macam tu. Masya Allah. Kalau suami bagi hadiah tu kan, mintalah dulu izin, takut pula saya kan. Okey, subhanallah. Sekarang kita nak buka buku kita ni. Ustazah nak habis baru nak buka ya. Tadi kisah Abu Damdam tadi tu, mari kita tengok sama-sama muka surat siapa yang belum ada buku ni angkat tangan. Okey, boleh tak tolong edarkan macam ni. Buku tu walaupun ada plastik, buka saja. Kalau rasa tak nak beli, pulangkan balik. Faham ya? Pulangkan balik dengan elok-elok, jangan conteng-conteng, jangan ni. Macam kita pergi kedai buku kan, kita belek-belek. Dan ramai orang kalau tak belek, dia tak berkenan. Bila belek berkenan. Dan setiap pembelian buku ini sangat membantu kerja-kerja dakwah kami. Nak cerita panjang kalau sempat di hujung nanti. Fakir miskin di kalangan mu'alaf dan juga fakir miskin di kalangan bukan mu'alaf lah, tapi ramai sangat al-fuqara wal masakin di kalangan mu'alaf yang kita bantu dan kita bayar guru-guru untuk mengajar mereka, untuk pandai solat, untuk pandai baca Quran. Dan ramai di kalangan mu'alaf ini hidup susah, miskin, dibuang keluarga, duduk bawah tangga, duduk dekat stor, tak makan nasi berminggu-minggu. Yang ini bukan cerita jauh ni, di sekitar kita dan khususnya di Negeri Sembilan. Jadi di bawah kami ada 10 orang lebih kurang aktivis mu'alaf yang mana mereka buat kerja untuk dakwah kepada non-Muslim masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, kita bantu daripada start dan semua, nikah, kahwin, makan, minum, apa-apa masalah, sampailah bila urusan bab meninggal dunia dan sebagainya. Bukan saya, tapi ada orang yang sangat aktif buat perkara ni dan mereka sangat memerlukan dana yang besar, dana yang banyak untuk melancarkan kerja dakwah. Kalau kita tahu bagaimana mereka buat kerja, kita takkan mampu dan kita takkan mahu. Hidup kita pun pagi makan, lepas tu kita mikir nak kemas rumah tengah hari ni, sibuk tentang hidup kita saja. Tapi mereka ni sampai tak ada apa-apa kat rumah. Saya jumpa beberapa aktivis mu'alaf ni yang masuk Islam, dia jadi aktivis, dia buat kerja dakwah. Kat rumah dia, zaman moden sekarang, mesin basuh pun tak ada, TV tak ada, sofa pun tak ada. Apa pun yang dia orang buat, daripada allowance dia dapat. Dia orang kerja sampai 3-4 kerja. Jaga budak pun dia, cashier pun dia, grab car pun dia. Saya kata, kenapa kamu kerja teruk sangat pagi sampai malam? Ustazah, ramai sangat mu'alaf yang fakir miskin. Bila pergi ziarah nak ngajar ngaji, mereka tak makan ustazah. Duit mana? Kami kerja keras untuk beri mereka makan. Saya kata, lepas ni kamu jangan kerja teruk sangat, jangan sampai kamu sakit, nak buat kerja banyak lagi, kita akan carikan dana insya-Allah. Dan hasil jualan buku ini sebahagiannya sangat membantu untuk kerja-kerja dakwah mereka. Dan insya-Allah tabung ni pun ada di meja. Jadi ini tabung madrasah, jangan campur, utamakan dulu tabung madrasah. Sekarang buku ini telah ditapis dan ditulis dengan teliti. Buku pertama saya, masya-Allah, dengan galeri ilmu. Dalamnya telah pun ditapis hadis-hadis yang sahih, cerita-cerita pun riwayat-riwayat yang sahih. Sekarang kita nak baca satu kisah Abu Damdam. Saya tak ingat muka surat berapa, kena cari sekejap. 59. Pandai cari tu ha. Muka surat 59. Kita start 57. Maksudnya hari ni kita cuma sempat baca bab yang ke-14 ni je satu. Tapi ibu-ibu tolonglah baca semua, sebab buku ni kalau nak habiskan baca, sejam setengah ke 2 jam dah habis. Maksudnya buku ni tidak berat, ringan, tetapi diisi dengan padat. Kita buat tajuk simple, ringkas je keterangan, kita bawa dalih, kita bawa kisah, mudah faham.
Bahkan mu'alaf yang tak suka baca buku agama Islam sebab rasa berat, dah berapa orang yang kita beri buku ni, mereka kata, ustazah melalui perantaraan aktivis tadi, buku ni saya mudah faham, saya baca saya terus faham dan seronok dibaca sampai habis. Remaja, kanak-kanak pun mudah faham. Kita boleh hadiahkan buku ini pada anak-anak kita ataupun pada kawan-kawan, insya-Allah. Saya tulis di awal ni, duhai sahabat, antara kebiasaan dan akhlak ahli syurga meminta maaf walau ternyata bukan dia yang salah. Suka minta maaf. Sebelum tidur kan kita suka minta maaf. Bang, saya minta maaf lah, salah silap saya. Jangan letak ayat kod-kod tu tak berapa ikhlas tu. Bang, saya minta maaf lah, kod-kod ada buat salah. Tu ayat orang minta maaf, tapi dia ada rasa ego lagi. Kita memang ada buat salah, tak payah kod-kod lah. Mana tahu ada buat salah. Bang, saya minta maaf ya, salah silap saya, minta maaf sungguh-sungguh. Yalah, saya maafkan awak. Dia tak puas hati, lepas tu dia tanya pula, dah awak tak nak minta maaf dengan saya? Tak payah sambung lah ayat tu. Kita ni yang ikhlas minta maaf dengan dia, tapi rupanya kita minta maaf sebab kita harap suami pun minta maaf. Jangan begitu. Buat ikhlas sungguh-sungguh minta maaf. Satu hari Allah akan campakkan ke dalam hati suami kita, dia betul-betul nak minta maaf dengan kita. Tapi disebabkan dia tak nak dengar kita bebel tu kan, saya dah minta maaf dengan awak, awak tak nak minta maaf. Awak lagi banyak dosa dengan saya, tahu tak? Kalau awak nak timbang-timbang lah antara kebaikan saya dengan, panjang pula. Suami pun, yelah saya minta maaf. Jadi minta maaf ikhlas. Ya Allah, ya Allah, bang, saya minta maaf ya, salah silap saya semua, minta maaf. Yelah, saya maafkan. Dia pun tidur kerong-kerong. Memang macam tu pun orang lelaki. Okey, subhanallah. Sabda Nabi SAW. Cuba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil barakah baca hadis Nabi ya. Sebab orang Melayu kita, dia rajin baca Quran, tak baca terjemahan. Bila bab hadis Nabi, dia baca terjemahan, tak baca matan. Sedangkan matan hadis Nabi juga wahyu Allah, bila baca dapat pahala. Dan ada orang, bila saya tak buat macam ni, dia ada jumpa saya, ustazah, bila ustazah baca suruh saya ikut. Inilah kali pertama saya baca hadis Nabi. Selama ni bukan saya tak pergi kuliah, tapi saya dengar je ustaz tu baca hadis Nabi, tapi saya tak baca bersama-sama. Jadi kurang-kurangnya ada orang dah umur 50 tahun, 60 tahun, bila kita sama-sama baca, inilah kali pertama insya-Allah, dan bukan kali terakhir kita baca matan hadis Nabi SAW. Okey, kita nak baca, semangat. An Abi Abdillah Al-Jadali qala qultu li Aisyah. Kuat lagi, semangat. Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Qalat kana ahsanan nasi khuluqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfahu. Riwayat Ibnu Hibban. Itu hadis daripada Aisyah. Lepas ni kita akan baca hadis daripada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya berkenaan akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya. Sahabat bertanya, Aisyah, macam mana perangai Rasulullah dengan ahli keluarga? Subhanallah. Dan dia menjelaskan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak pernah bersifat kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak, tak bertempik-tempik di pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah baginda pemaaf dan suka mendamaikan. Allahu Akbar. Ada satu kumpulan sahabat Nabi yang duduk tidur di masjid, di Masjid Nabawi. Saya tak ingat berapa lama, 20 hari lah macam tu.
dan mereka tidur bersama dengan Nabi, tengok akhlak Nabi. Kesimpulan yang dia sebut, sesungguhnya sepanjang kami berada bersama dengan Rasulullah, Rasulullah sangat lemah lembut. Yang tu yang dia orang cakap. Bayangkan kita, kalau ada orang duduk dalam rumah kita 20 hari, agak-agak kesimpulan dia orang buat apa? Saya pun tak berani nak bagi orang duduk lama-lama. Duduk tetamu datang sejam 2 jam lembut lagi. Kau datang 2-3 hari dah bertukar rupa dah. Kalau sampai 10 hari mungkin dia orang kata, Ustazah Asma tu nampak je lemah lembut masa ceramah dekat luar. Saya duduk dengan dia seminggu, ya Allah suara tinggi, ya Allah dengan anak garang. Contohnya ni, bukan saya cerita pasal saya ni, cerita saya kat rumah rahsia, suami dengan anak-anak je tahu. Tapi anak saya pernah ditanya, orang suka tanya, tapi mujur anak saya tu pandai menjawab. Dia tanya, mak kat rumah macam mana? Tanya saya kat rumah macam mana? Nabi memang selalu ditanya oleh isteri-isteri, Rasulullah macam mana kat rumah, Rasulullah macam mana? Tak tahu kita ni kalau orang tanya anak-anak kita ni kan, mak kau kat rumah macam mana? Budak kan lurus. Mak suka bertempik, panggil makan satu rumah dengar. Panggil suami, bang makan. Tapi kalau isteri yang baik, dia pergi naik tangga, duduk dekat suami, bang makan bang. Ni tak ada, daripada bawah sampai atas tu. Masya Allah. Jadi bila orang tanya anak saya jawab apa? Mujur dia tanya anak yang besar sikit, Antika namanya, dia jawab macam ni, tak baik buka aib ibu sendiri. Dia jawab macam tu. Bila orang tu tanya, mak Umi macam mana kat rumah? Saya ni berdebar, dia nak jawab apa? Tak baik buka aib ibu sendiri. Dia jawab tu kira dah pandai, tapi dah masa sama tak adalah macam. Tapi baguslah, saya kata bagus Atikah. Sebab memang semua orang ada aib, betul tak? Semua orang ada kekurangan, mana ada orang sempurna. Jadi bila dia jawab macam tu, dia tak adalah menipu. Kalau dia cakap Umi baik, Umi bagus, Umi lembut, itu macam peli saya tu. Masya Allah. Maksudnya saya tak sepenuh masa boleh lembut, tak sepenuh masa boleh kawal perasaan. Ada ketikanya hilang sabar. Tapi seorang anak yang baik, dia tutup aib ibu dia kan. Tak boleh buka aib seorang ibu. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasihlah pada Atikah. Jadi bayangkan kita kalau ada orang duduk lama dengan kita, tak tahu kesimpulan apa. Agak-agak anak kita, ibu-ibu sekalian, dia bangga dengan kita ke dia trauma dengan kita? Adakah dia kata, ya Allah, saya esok kalau boleh nak isteri macam mak saya? Ataupun takut anak kita cakap, esok kalau saya nikah tak nak macam mak saya? Subhanallah, saya pernah jumpa seorang anak. Masa tu saya ceramah di satu sekolah asrama penuh. Kalau saya sebut semua orang tahu, glamour sekolah ni. Saya sebut begini, saya kata, adalah tajuk saya tak ingat, tapi saya kata, siapakah orang yang di dalam hati pelajar-pelajar sekalian yang kalian sangat cintai? Lepas tu dia terus angkat tangan. Pelajar lelaki, saya tak ingat, tingkatan 4, tingkatan 5, budak-budak bijak asrama penuh, sekolah agama asrama penuh. Senang saya sebut Smart Labu, senang. Sebab bukan cerita buruk, cerita baik. Lepas tu dia datang ke depan, lepas tu dia pegang mic, dia kata, saya jatuh cinta, orang yang saya cintai ada dalam hati saya, ibu saya. Saya masa cakap tu dah nak kita sebagai ibu, kita bayangkan anak kita boleh tak cakap macam ni, saya jatuh cinta, wanita pertama saya jatuh cinta ibu saya. Saya pun kata, kenapa ibu kamu? Dia kata, Ustazah, isteri, ciri-ciri isteri yang baik, ciri-ciri isteri yang salehah yang jadi idaman saya adalah wanita yang mempunyai akhlak seperti ibu saya. Lagi saya kagum, saya fikir anak saya mampu tak cakap macam tu, ciri-ciri wanita idaman seperti umi saya, ataupun tak nak jadi macam umi saya. Wallahu alam, tanya pada diri sendiri. Lepas tu dia cerita, ibu saya seorang yang sangat lembut, walaupun ketika marah. Ibu saya seorang yang sangat penyabar, walaupun kami anak-anak sentiasa menguji sabarnya. Bukan kami tak tahu. Ibu saya seorang yang sangat jaga solat di awal waktu, dan sedaya upaya dia akan tunaikan solat di surau yang terdekat. Dia sebut ni, lancar je, puji.
Ini anak yang dia membesar, matanya melihat bagaimana akhlak ibunya. Kita takut mak saya pun minum berdiri, Ustazah. Mak saya cakap jangan bergaduh, tapi dia asyik bergaduh dengan bapa. Mak saya cakap jangan menjawab dengan dia, tapi dia sendiri menjawab dengan ayah saya. Saya takut anak-anak kita jadikan kita contoh yang tak baik, bukan contoh yang baik. Jadi kita belum terlambat, walaupun anak kita dah besar, boleh berubah lagi. Tidak ada istilah terlambat untuk berubah jadi baik selagi mana ada nyawa di halqum. Jangan siapa-siapa kata makcik dah terlambat Ustazah, anak-anak semua dah nikah. Anak-anak ada balik tak? Ada. Jadilah ibu yang terbaik. Sabar, jangan marah selalu menantu, jangan cari aib menantu, maafkan menantu, sabar dengan anak sendiri sehingga anak ini ada memori yang terakhir dengan kita. Ibu kita seorang yang penyabar, pemaaf, bukannya yang adu domba pula antara anak dengan menantu. Jangan pula buat anak kita jadi tersepit. Kau pilih mak ke bini kau? Mak tahu bini kau ajak pergi jalan kan, tapi mana lagi besar pahala? Pergi berjalan dengan isteri anak-anak ataupun balik rumah mak, mana besar? Tersepit anak tu. Jadilah orang yang selalu mempermudahkan urusan lain, orang lain. Nabi sebut, barang siapa yang meringankan, yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyukarkan urusan orang lain, Allah akan sukarkan urusannya di dunia bahkan di akhirat. Mana ibu bapa guna kuasa dia sebagai ibu bapa sampai melepasi batasan syariat. Kalau sebut orang lain untuk kita mudahkan, anak cucu kita paling patut menerima kemudahan daripada kita, bukan kita susah-susahkan mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, kita nak baca kisah Abu Damdam ni. Lepas ni kita berhenti, dah lebih dah masa. Bukan saya berkira, tapi saya tahu masing-masing ada urusan. Bukan berkira Ustazah tak nak lebih, tak. Saya sendiri pun ada beberapa temu janji. Pertama, temu janji nak jumpa dengan Syekh Fahmi Zamzam, Syekh kita. Lepas tu temu janji insyaAllah nak jumpa dengan Ustaz Wadi Anwar, insyaAllah ada rezeki. Jadi masa tu suntuk, malam ni pula ada kuliah kan. Okey, kita nak baca sama-sama ni daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ayajizu ahadukum. Tiba-tiba ada ayak pula depan tu kan. Dahaga ke semua? Sabar nak ayak depan tu ha. Okey, lagi sekali minta maaf mencelah tadi tu. Ayajizu ahadukum ayakuna ka Abi Damdam. Qalu man Abu Damdam ya Rasulullah. Qala kana idza asbaha qala Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yashtumu man syatamahu wala yazlimu man zalamahu wala yadribu man darabahu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya akan baca maksudnya. Apakah kamu, Nabi bersabda, apakah kamu tidak mampu menjadi seperti Abu Damdam? Nabi kata, tidakkah kamu tak jadi macam Abu Damdam? Kenapa kamu tak jadi macam Abu Damdam? Nabi sebut nama Abu Damdam untuk jadi contoh kepada para sahabat. Lalu para sahabat bertanya, siapakah Abu Damdam itu ya Rasulullah? Kemudian baginda menjawab, sesungguhnya dia, yakni Abu Damdam, apabila bangun pada waktu pagi dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah serahkan diriku dan kehormatanku kepadamu, maka aku tidak akan mencela orang yang mencelaku, tidak akan menzalimi orang yang menzalimiku, dan tidak akan memukul orang yang memukulku. Allahu Akbar. Maksudnya Abu Damdam mempunyai sifat pemaaf yang sangat hebat. Siapa yang mencela dia, dia tak akan balas. Orang yang hina dia, dia tak akan balas. Kalau dia kena pukul pun dia tak akan balas.
sebab dia mempunyai sifat pemaaf. Sekali dia dibuat orang, setiap kali itu dia gunakan manfaat tersebut untuk memberi kemaafan. Baca muka surat sebelah pula. Siapakah Abu Damdam? Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat miskin. Mungkin pendengar di live tak tahu kita baca buku apa, buku Sahabat Dunia Akhirat, bolehlah tempah di online dan sebagainya. Kalau boleh kita belilah jumlah yang lebih, kemai lagi tu kan, hadiahkan pada sesiapa. Ada bos syarikat, dia beli 70. Saya kata kenapa banyak sangat tuan? Kita tanya kenapa, hadiahkan kepada pekerja. Untuk kita menyampaikan kebaikan, 70 orang baca dapat pahala 70 orang membaca, dapat pahala 70 orang berubah kalau asbab dia baca tu. Okey, kita baca. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat miskin, sehingga kan dia tidak mempunyai apa-apa di rumahnya, walaupun sebiji kurma pun tak ada. Suatu hari Nabi SAW memerintahkan kepada beliau untuk bersedekah. Nabi kata, wahai Abu Damdam, sedekahlah kamu. Lalu dia terus pulang ke rumah untuk mencari sekeping dinar atau dirham untuk disedekahkan. Tetapi dia tidak jumpa apa-apa. Miskin sungguh-sungguh, tak ada apa-apa. Kalau kita balik rumah ada banyak, buka peti ais macam-macam ada, kerepek biskut macam-macam ada. Tu pun bila sampai tiba sedekah, saya tak ada duit, tak ada. Tapi Abu Damdam ni tak tipu, tak ada apa-apa. Bahkan sebiji kurma pun tak ada untuk dimakan. Maka di kegelapan malam, dia mula bertahajud 2 rakaat dan dengan sepenuh hati dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, orang yang berharta boleh bersedekah dengan harta mereka. Mereka memiliki kuda. Mereka yang memiliki kuda boleh mengerahkan kuda mereka untuk berjihad, dan mereka yang memiliki unta boleh menyiapkan unta mereka. Sedangkan aku ini, ya Allah, tidak mempunyai harta benda, kuda ataupun unta. Ya Allah, kerana itu aku sedekahkan kepadamu dengan doaku ini, dan terimalah sedekahku ini. Allahu Akbar. Abu Damdam tak ada harta sedikit pun, tapi dia nak menyeru sesuatu Rasulullah, suruh dia bersedekah. Lalu dia kata, ya Allah, jadikanlah ini sedekah daripadaku. Cerita ni belum kita baca lagi doa ni. Cerita ini Nabi sebut, jadilah seperti Abu Damdam, kerana pada suatu ketika malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, sesungguhnya sedekah Abu Damdam telah diterima oleh Allah. Kita punya sedekah sepanjang hidup kita belum tentu Allah terima, tapi Abu Damdam ketika dia masih hidup telah pun disampaikan oleh Allah melalui malaikat, sedekah Abu Damdam telah diterima oleh Allah. Sangat hebat. Apa sedekah Abu Damdam? Mari kita baca. Ya Allah, setiap orang yang berbuat zalim kepadaku, atau mencelaku, atau mencaciku, atau menyakitiku daripada kalangan kaum muslimin, maka jadikanlah mereka sentiasa sehat, mendapat kemudahan dan menerima kemaafan daripadamu. Allahu Akbar. Akhirnya Allah pun menerima sedekahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Cuba tengok Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i di bawah tu, man ahabba an yuqda lahu bil husna falyuhsin bin nasi dhanna. Siapa yang inginkan kematian yang husnul khatimah, maka hendaklah bersangka baik dengan manusia. Muslimin muslimat yang saya hormati, sebagai penutupnya daripada kisah Abu Damdam, perhatikan bagaimana sikap dia untuk orang yang menzalimi, menyakiti, fitnah, apa-apa buat buruk padanya. Dia sedekahkan apa? Mendoakan, ya Allah, sehatkanlah mereka. Mampu tak kita doa kepada orang yang menyakiti hati kita? Ya Allah, sehatkanlah mereka, mudahkanlah urusan mereka, maafkan mereka, ya Allah. Kita kadang kalau dizalimi, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, Engkau berilah balas saya setimpal kepadanya, ya Allah. Ada orang dia pujuk orang pula, kau ni lupakanlah, biarlah Allah yang membalasnya. Bunyi elok dah tu, maafkanlah, biarlah Allah balas kepada masyarakat kelak. Lepas tu rasa lega. Tapi masih ada perasaan dendam tu, sebab nantikan pembalasan. Ada orang buat status, pada siapa yang buat cakap ni merangkak-rangkak jumpa di akhirat kelak. Takut dia yang merangkak, bukan orang tu yang merangkak. Na'udzubillah. Tapi sedekah Abu Damdam Allah telah terima. Dia sedekah dengan doa tu tadi kepada orang yang menyakiti, orang yang menghina, orang yang menzalimi. Allahu Akbar.
Dan ada riwayat mengatakan Abu Damdam sebut apa? Dan aku tidak akan tuntut apa-apa di mahsyar kelak. Ya Allah, aku maafkan mereka yang menyakiti dan sekian-sekian, dan aku tidak akan tuntut apa-apa di akhirat kelak. Kita, bang saya maafkan dia bang, saya lupa, saya tak nak panjang-panjang, biarlah serah pada Allah lah di akhirat kelak. Bunyi sedap dah awal tu, tiba-tiba tak selesai nak tuntut di akhirat. Tapi ya Allah aku maafkan dia ya Allah, dan aku takkan tuntut apa-apa di mahsyar kelak. Jadikanlah ia sedekah daripadaku ya Allah. Allahu Akbar. Sedekah yang sangat mahal, sampai Nabi sebut kepada sahabat, tidakkah kamu tak boleh jadi macam Abu Damdam? Dah maafkan, jangan simpan, kerana simpan itu salah satu sifat pendendam. Yang sakit bukan orang tu, yang sakit adalah kita sendiri. Dan Imam Syafi'i sebut, siapa yang nak husnul khatimah, bersangka baik dengan manusia. Bila kita jumpa ada orang kasar, kita fikir apa? Dia tu mungkin dibesarkan dengan mak ayah yang kasar, dia jadi kasar. Kita jumpa dengan orang keras hati. Saya cakap betul ibu-ibu sekalian. Saya dulu kerja perunding cara. Bila seorang isteri mengadu, Ustazah, suami saya suka pukul saya, suami saya sekian-sekian, sepak terajang, tarik rambut begitu begini. Saya tanya, puan dah nikah berapa tahun? Dah 30 tahun Ustazah. Daripada awal sampai sekarang kena pukul. Ya Ustazah. Kenapa puan bertahan? Ustazah, kalau nak tahu, suami saya mangsa dera daripada kecil sampai besar. Sebab itu tak pelik dia boleh dera balik. Dia trauma mental. Mustahil anak dibesarkan dengan kasih sayang boleh pukul orang, mustahil. Saya jumpa ada wanita yang mulut dia maki hamun. Dia boleh maki suami dia depan saya. Dulu saya kerja pondeng cara. Segala jenis binatang dia keluar. Betul ni, tak tipu. Saya kata, puan, kenapa puan cakap macam ni pada suami? Dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Saya pun kata, puan boleh keluar sekejap, saya nak cakap dengan suami jap. Saya takut saya pula nanti di neraka kan. Saya kata, sabar puan, tak semestinya marah kena cakap macam tu. Saya dah marah Ustazah, takkan nak cakap baik-baik. Ustazah kalau marah pun Ustazah sama kan? Dia tanya saya macam tu. Saya kata, tak puan, puan tunggu kat luar, sabar, saya nak cakap dengan suami jap. Saya tanya, puan, encik nikah berapa tahun? 10 tahun. Anak berapa orang? 4. Encik kena maki macam ni daripada awal kahwin? Ustazah, sebelum kahwin dah kena maki. Saya kata, kenapa encik boleh sabar sampai tara ni? Dia kata, Ustazah, isi saya ni daripada kecil sampai besar kena maki hamun dengan mak ayah dia. Sampai sekarang balik kampung, mak ayah dia belum lagi habis-habis. Dia panggil isi saya sekian-sekian. Sebab tu saya kesian kat dia. Tapi saya nak tolong dia. Sebenarnya dia ada mental torture, tekanan jiwa. Bila marah dia keluar. Sebab itu dibesarkan. Sebab itu Masya Allah, kalau kita bersangka baik dengan ada orang kasar, ada orang begini-gini, kita cuma fikir mungkin dia dibesarkan begitu. Kenapa dia kedekut? Sebab mungkin dia dibesarkan mak ayah pun kedekut. Kenapa dia pemarah? Memang daripada kecil sampai besar mak dia, ayah dia marah. Kenapa dia susah nak maafkan? Subhanallah, ada banyak ruang untuk kita bersangka baik dengan manusia. Akhirnya kita jadi orang yang mudah memaafkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat, dapat kebaikan, kita berubah jadi lebih baik, kita jadi pemaaf, kerana pemaaf itu adalah sifat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling layak mendapat kemaafan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Suami, anak-anak, adik-beradik, jiran. Lagi susah kita nak maafkan, lagi besar nilai kemaafan tersebut. Dan takkan pernah rugi orang yang memberi kemaafan, kerana setiap kali dia merendahkan diri, meminta maaf atau beri maaf, setiap kali itu Allah sedang memuliakannya. Ini ada dalam hadis Nabi dalam buku ini. InsyaAllah ibu-ibu sekalian, jadikanlah buku ini sebagai peneman sedang duka, sebagai penghibur hati. InsyaAllah kita akan rasakan dunia ini semakin kecil, akhirat itu lebih besar, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih Hajah. Soalan Hajah ni meruntun jiwa saya. Saya pun nak tanya balik juga Hajah soalan tu, makcik. Apa amalan makcik pula kan? Makcik kuat, umur dah berapa saya tak tahu. 74, Masya Allah. Yang paling layak dirujuk makcik, bukan saya. Saya baru 37. Baru ke? Dah tua lah juga. Saya 37, makcik 74. Saya tak sampai separuh lagi umur makcik.
Makcik sihat, kuat, senyum manis, tutup aurat dengan sempurna. Apa rahsia makcik, amalan makcik? Tak tahu kan? Banyak amalan. Tapi makcik tanya saya soalan tu, ustazah, apa amalan ustazah untuk jadi berjaya di dunia dan akhirat? Soalan makcik, ya Allah. Macam mana ustazah punya amalan? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya pun jawab macam makcik, tak ada amalan. Dan tak tahu mana amalan yang Allah terima. Tapi makcik-makcik sekalian, saya nak tutup sebab soalan makcik ni. Di akhirat kelak, dalam kitab ada kitab dalam kereta. Sekarang untuk baca hadis ni, pegang tangan orang kiri kanan. Sebab, makasih makcik, tanya soalan yang sangat bagus. Sebab apa saya suruh pegang tangan orang kiri kanan? Allah ya Jami', yang maha menemukan. Allah yang temukan kita saat ini, dan pertemuan ini bukan sia-sia. InsyaAllah ini adalah sahabat dunia akhirat kita. Sebab itu saya bagi nama buku ini Sahabat Dunia Akhirat. Saya jumpa makcik, puan-puan sekalian, atas dasar kawan dengan kawan, sahabat-sahabat. Sebab sahabat boleh melangkaui segalanya. Bila guru dengan anak murid jadi kawan, jadi rapat. Bila suami isteri jadi sahabat, jadi rapat, boleh tegur menegur. Bila ibu dengan menantu jadi kawan, jadi rapat. Bila seorang kaya dengan seorang miskin, jadi kawan rapat. Bila pemimpin dengan orang bawah, jadi kawan rapat. Betul atau tidak? Sahabat boleh melangkaui semuanya. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, walaupun di kalangan sahabat Nabi itu Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Ali menantu, tapi cita-cita mereka tak disebut. Rasulullah berhijrah dengan mertuanya, tidak, dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerana sahabat boleh tarik sahabat sama-sama masuk syurga Allah. Saya nak baca, pegang tangan itu ke sahabat kita dunia akhirat. Sebab Allah temukan kita bukan di tempat maksiat. Allah bukan temukan kita di tempat yang lara, tapi Allah temukan kita di taman syurganya. InsyaAllah ini sahabat dunia akhirat. Kita saling tarik menarik. Tangan yang bertaut itu bukan sekadar bertaut di dunia, tapi turut bertaut sampai pada masyar, sehingga tarik menarik masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Hadis yang pertama, jangan lepas tangan, pegang, biar sampai naik bulu roma pun tak apa. Nabi bersabda, di akhirat kelak, setelah orang mukmin masuk ke dalam syurga, lalu mereka merayu-rayu kepada Allah, ya Allah, mereka penghuni neraka itu kawan-kawanku, sahabatku. Mereka pernah salat bersamaku, puasa bersamaku, dan haji bersamaku. Lalu Allah berfirman kepadanya, tariklah, hadis ini riwayat Muslim, tariklah kawanmu itu yang kau kenali itu masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis itu memang sebut tentang 3, solat, puasa, haji. Tapi insya Allah pertemuan kita, apa-apa yang di atas ibadah, boleh jadikan hujah. Ya Allah, sahabat itu kawanku ya Allah, sama dengan kuliah di madrasah apa ni? Zubaidiyah. Madrasah Zubaidiyah. Ya Allah, dia kawan yang sama-sama pergi kuliah, ya Allah. Allah, insya-Allah Allah perintahkan kita boleh selamatkan kawan. Ataupun ya Allah, itulah ustazah yang ceramah Asma, itulah, kalau tak jumpa saya dalam syurga, tolong tarik. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab itu saya nak jadi sahabat kepada ibu-ibu, jadi sahabat saya. Sebab sahabat boleh saling tolong menolong. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, sesungguhnya di masyarakat kelak, ahli syurga berbaris, ahli neraka berbaris. Lalu ahli neraka sebut, wahai sahabatku, ingatkah dulu aku pernah menolongmu dalam bab minum air? Wahai kawanku, ingatkah dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu Allah izinkan barisan ahli syurga tersebut menarik barisan ahli neraka, lalu sama-sama masuk syurga. Allahu Akbar. Saya bila makcik tanya tu kan, tolong jangan remehkan sedikit pun perbuatan baik, walaupun sekadar senyum. Saya dulu masa, tak tahulah sekarang, tapi masa belajar dulu ada orang kata, Asmat mana yang suka sengih tu. Masa sekolah rendah pun orang cakap Asmat sengih, ada orang panggil. Senyum ibu-ibu sekalian. Dan bukan saya kata saya suka senyum semua, tapi memang sukalah senyum. Dan bukanlah satu amalan, wallahu alam, kita tak tahu amalan mana
yang menyebabkan rizki kita murah, yang menyebabkan kita sihat, kita kuat, yang menyebabkan anak kita elok saja. Mungkin amalan senyum yang kita nampak remeh, tapi berhati-hati suami orang lain jangan lebih-lebih pula. Dan senyum yang banyak pahala kepada ahli keluarga. Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Boleh tak ibu-ibu hari ni start daripada balik ni sampai tidur senyum je, jangan marah-marah dekat suami. Oi susah ustazah. Walaupun dia tak basuh pinggan, senyum. Walaupun ada kain plekat bergulung, senyum. Walaupun apa-apalah, boleh tak sehari je semua hidup senyum memanjang. InsyaAllah. Macam berat je tu, senyum, senyum. Sampai suami kita risau, sebelum tidur pun senyum. Dia pun mesej senyap-senyap anak-anak, hujung minggu ni balik, mak kau dah pelik. Dah ada tanda-tanda dah, mak kau ni tak pernah macam ni. Biasa kalau ayah tak basuh pinggan, dia bertempit, pinggan siapa lah ni. Pada rumah tu 2 orang je ada. Tapi jadi orang yang baik, sabar, senyum. Jangan meremehkan walaupun nampak benda tu kecil. Sebab kadang dengan senyuman kita tu, orang tengok, orang balas, dia ada masalah, tiba-tiba dia rasa bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tak tahu itu bukanlah amalan yang susah, semua orang boleh buat. Tetapi mudah-mudahan kita jangan meremehkan perkara yang kecil. Gembirakan. Tuan-tuan, puan-puan, cleaner, jaga, ini satu pekerjaan yang kita nampak rendah. Pergi ke mana-mana, ready selalu duit kecil, tolong ready selalu. Duit RM1, duit RM5, kalau boleh jangan guna. Pergi arena, pergi mana-mana, tengok cleaner masjid, tengok cleaner sekolah, selit-selit. Mereka ni buat kerja yang orang tak pandang, tapi pahala besar. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kerja-kerja macam mereka ni orang suka pelekeh, tapi hati mereka baik. Bagi kita tak kenal, lepas tu dah tak jumpa, tapi dia doakan kita. Doa seorang saudara tanpa sedar, doa sangat makbul. Buat baik dengan semua orang walaupun RM1 selit. Jangan sebut sedekah, orang tak suka. Saya sedekah RM5, orang tak suka. Dia akan cakap tak payah sedekah, saya bukan susah. Guna perkataan belanja makan. Ambillah ni buat makan tengah hari, saya belanja. Buat makan. Jadi orang suka dengar belanja makan. Sebab kawan boleh belanja kawan, tapi kawan tak boleh sedekah kat kawan. Aku sedekah kau. Aku bukannya susah nak terima sedekah kau, tapi belanja suka. Betul atau tidak? Gembirakan hati orang sekeliling, insya-Allah Allah akan hantar orang-orang yang akan gembirakan kita. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, sekarang dah pegang tangan tu kan. Sebagai penutup, peluklah, peluk. Sebut awak sahabat saya dunia akhirat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekadar itu daripada saya. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita bersatu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih. Ya, dan untuk penutup ada pengumuman, buku ni boleh dibayar di luar sana, harganya RM25. InsyaAllah siapa yang moga dipermudahkanlah urusan tu. Kemudian siapa yang berhajat untuk menunaikan haji pada tahun ini, namun mungkinlah tidak dipanggil, tak termasuk dalam muasasah, ataupun dia dalam keadaan mampu untuk pergi sendiri, maka kami alu-alukan pergi bersama dengan saya. Subhanallah. Sepanjang di sana kita akan habiskan tadabbur Asmaul Husna. Dalam bab ini, bagi orang yang istita'ah, yang dah mampu, maksudnya simpanan dia ataupun apa-apa barang kemah dia ke contohnya, mampu dia tunaikan haji dengan belanja sendiri, maka dia dah wajib tunaikan haji. Faham ya? Ini memang disebut oleh tabur haji dan sebagainya. Memang apabila kita dah istita'ah, mampu, ada duit banyak, tapi tetap nak tunggu juga panggilan. Kalau dah mampu, cubalah usaha ikhtiar pergi sendiri. Sebab bimbang kalau mati dalam keadaan kita dah mampu tapi kita tak pergi,
Kita takut kita di kalangan yang melalaikan rukun Islam yang kelima. Bagi yang tak mampu, tak ada masalah, tunggulah panggilan tambung haji, panggilan muasasah dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan siapa yang berminat dan berhajat bolehlah tanya di kaunter yang sama dengan kaunter buku ni. Dan insya-Allah sumbangan yang dapat daripada haji, daripada kebersamaan pergi haji ni juga sangatlah membantu kerja-kerja dakwah kita insya-Allah. Sekian, yang terakhirnya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tak sempat jumpa semua, tak sempat salam, ambil gambar. Minta maaf. Siapa yang berhajat, kita bersalam hati saja, boleh? Saya sayang semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pula pada malam ini, tak jauh kan? Sebab kalau dah start, saya tak tahu pukul berapa akan selesai. Salam, peluk, ambil gambar. Sedangkan temu janji tu saya tak boleh lewat sebab Syekh Fahmi dia nak pergi ke airport, nak terbang. Jadi kami perlu jumpa di satu tempat yang telah dirancang tadi tu. Subhanallah, alhamdulillah. Berapa ribu apa? Yang ni okey, bagi dekat Hajah. Kat luar ada. Subhanallah, alhamdulillah.